Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua, rakan ahli keluarga besar CNI, para kepimpinan CNI, CDAM, DDM dan semuanya, para CBO, di mana saja anda berada, sama anda daripada Borneo, Sabah ataupun Sarawak, selamat datang kepada anda, ataupun anda dari Semenanjung Malaysia, sama ada anda daripada utara, kawasan tengah, kawasan selatan maupun dari pantai timur, selamat datang kepada anda. Dan mungkin juga ramai rakan kita daripada negara Brunei Darussalam, selamat datang kepada anda pada malam hari ini. Dan kemungkinan juga ada juga dari rakan kita dari CBO dari Singapura. Selamat datang kepada anda semua. Apa khabar anda semua? Luar biasa baik. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan luar biasa dan sihat sejahtera bersama keluarga dan juga rakan tersayang kita. Dan untuk pengetahuan semua, mungkin ada sedikit update. Mungkin saya baca-baca berita, cuaca sekarang ni memang tak menentu. Semalam baru saya baca berita di Changlun, Kedah, di Pekan Changlun, ada banjir kilat. Saya harap semua rakan kita yang ada di sana berada dalam keadaan selamat, dan kepada mereka yang berada di pantai timur juga mengalami masalah banjir juga. Jadi saya dan kami di sini sentiasa berharap semua dalam keadaan sihat dan selamat, dan tentunya dalam keadaan ini perlulah kita menjaga kesihatan supaya dapat mengelakkan daripada segala penyakit, terutama je penyakit berjangkit, dan gunakan produk cyanide untuk meningkatkan daya imun anda. Okey, baik, sekali lagi selamat datang ke kelas EBLC produk pada malam hari ini. Okey, sebentar saya share skrin kejap. Okey, pada malam hari ini kita akan sama-sama nak tahu, kita sama-sama nak mendalami bukan hanya satu produk CNI tapi dua produk CNI pada malam hari ini. Jadi bertuah kepada anda semua yang hadir pada malam hari ini, kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan WEL3, LEAF dan juga HSC Omega 3 dalam topik topik ni penting, iaitu pelihara jantung anda, nikmati setiap denyutannya. Okey. Penyakit untuk pengetahuan anda semua, penyakit jantung merupakan penyakit yang menjadi pembunuh utama di seluruh dunia. Mungkin sekarang ni orang mungkin sibuk berkenaan dengan penyakit-penyakit seperti COVID ke ataupun influenza ke dan sebagainya, tapi penyakit yang menjadi pembunuh utama di seluruh dunia adalah penyakit jantung. Okey. Dan situasi penyakit jantung di Malaysia dan keseluruhannya semakin membimbangkan, dan dilaporkan pada tahun 2019 oleh NHMS dari Kementerian Kesihatan, yang merupakan satu ancaman yang sangat serius bagi masyarakat kita secara umumnya. Dan saat ini usia penderita penyakit jantung ni cenderung semakin lebih muda. Jadi bukan orang yang telah berusia saja, tapi orang yang lebih muda kini lebih berisiko untuk mendapatkan penyakit ini. Dan untuk membincangkan topik ini bersama saya nantinya seorang pakar pemakanan, Cik Nur Ayunis binti Cik Daud, yang berpengalaman dalam bidang nutrition dan juga pemakanan, dan beliau juga pernah dalam bidang kita katakan pharmaceutical, boleh dikatakan begitu. Okey, kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi untuk kita manfaatkan ilmu dan dari perkongsian pengalaman, dan juga mungkin ada tips yang akan beliau kongsikan. Jadi sebelum kita mulakan kelas malam ini, ada beberapa updates, mungkin ada beberapa information yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Sebelum tu, kita sedar tak sedar kita dah sampai dah dekat penghujung tahun 2023 ini. Saya nak tanyakan bagaimana tahun anda. Pastinya saya yakin salah satu impian ataupun azam kita pada tahun ini untuk berjaya di puncak kejayaan di CNI secara umumnya, saya pasti anda semua akan mencapainya.
Dan untuk di CNI, untuk anda semua, kita masih lagi adakan dan masih lagi berlangsung promosi khas referral yang akan tamat pada penghujung tahun ini, bulan 12 ini, 31 Disember 2023. Jadi manfaatkan pakej NEI 2 untuk perkenalkan LAF dan pakej-pakej ini, iaitu LAF dan juga ekstasi, LAF dan juga RJ Vitasi, LAF Neorganik dan juga yang terbaru LAF dan juga HSC Omega 3. Jadi ini merupakan peluang untuk mereka yang belum sertai CNI supaya anda boleh sarankan pakej-pakej ini untuk memelihara kesihatan mereka. Dan untungnya pakej NEI 2 ini ada harga offer hanya RM200 sahaja. Malah dia punya nilai di bawah harga ahli. Okey, jadi manfaatkan pakej ini. Dan untuk anda yang merujuk dengan menggunakan pakej NEI 2 ini, anda akan mendapat RM50 untuk setiap penajaan dan juga apabila anda merujuk menggunakan pakej ini. Dan untuk pakej ini juga ada insentif tambahan bulanan pada mereka yang berjaya refer 5 CBO baru. Setiap 5 akan menerima insentif tambahan RM50. Jadi manfaatkan promosi khas referral ini yang akan berakhir pada penghujung bulan ini. Dan seterusnya, okey, promosi khas insentif pembelian ulangan. Okey, dan pakej-pakej ini bukan saja kepada mereka yang baru join, pada anda juga, anda boleh menikmati pakej-pakej ini. Dan dalam pakej ini tentunya kita ingin mendapatkan penjimatan dalam masa kita memelihara kesihatan kita. Okey, dan untuk pakej ini, untuk kelayakan referral, apabila anda memenuhi kelayakan minimum 100 PSPV, anda juga akan mendapatkan RM50 untuk referralnya ya. Okey, tertakluk kepada terma dan syarat. Jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi kita punya customer service ke ataupun kepada pengurus kawasan anda masing-masing. Dan untuk mereka yang join CNI, okey, sama ada melalui pakej CNI 2 ke dan sebagainya, ada banyak pakej. Okey, anda akan mendapatkan O2O e-voucher. Okey, yang pertama, anda akan dapat 3 keping e-voucher terbuka kepada semua jenis produk. Ada 3 kategori dekat sana. Dengan pembelian minimal RM50 boleh dapatkan Wins. Kemudian pembelian minimal RM80 boleh dapatkan Fire Sense, produk yang sangat istimewa. Dan juga pembelian minimal RM100 boleh mendapatkan Wins Mouthwash. Okey. Kemudian seterusnya, ada 3 keping e-voucher terbuka kepada produk siri 01 dan juga 06. Dekat sini dia ada temaja minimum 100 PV pembelian produk siri 01 dalam satu invoice boleh dapatkan percuma Royal Jelly Vitasi. Kemudian yang kedua, minimum 100 PV pembelian produk siri 06 dalam satu invoice boleh dapatkan satu Iris. Okey, Iris. Okey, dia punya sebutan masing-masing macam inilah. Okey, dan kemudian yang ketiga, anda juga boleh mendapatkan hot spring dengan ada diskaun voucher RM200. Jadi kepada mereka yang dah join, manfaatkan e-voucher ini yang telah ditawarkan untuk anda semua. Rugi kalau anda tak gunakan. Okey, baik. Jadi itu sedikit update kepada anda semua. Jadi manfaatkan pakej-pakej ini dan juga O2O e-voucher sebelum penghujung tahun ini supaya anda dapatkan banyak manfaat daripada produk-produk CNI. Dan untuk pengetahuan anda semua, jumlah nilai voucher yang ditawarkan kepada anda secara keseluruhannya adalah RM309.60. Siapa nak bagi, jadi manfaatkan voucher-voucher ini. Okey, sebelum kita bermula pada malam hari ini, ada sedikit ingatan mesra untuk anda semua. Okey, pastikan mikrofon anda ditutup supaya kelas kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, sila rename jika nama akaun Zoom anda bukan nama sebenar, disertai dengan lokasi untuk tujuan pendaftaran supaya kita lebih mengenali antara satu sama lain. Dan kemudian seterusnya, sepanjang sesi pembelajaran pada malam hari ini, soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, boleh
type di ruangan chat box. Nanti apabila sampai waktunya, di sesi Q&A, nanti kita akan baca satu-satu dan kita cuba jawab pada sesi kita pada malam ini. Okey, itu sedikit ingatan mesra kepada anda semua. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, untuk kita sama-sama membicarakan topik malam ini, memang satu topik yang sangat penting untuk sama-sama kita fokus, iaitu pelihara jantung anda, nikmati setiap denyutan. Dengan ini saya ingin menjemput Cik Ayunis untuk bersama dengan kita. Cik Ayunis bersama dengan kita pada malam hari ini. Hello Cik Ayunis. Okey Cik Anis, apa khabar Cik Anis? Sabar dulu, jangan share screen. Kita borak-borak dulu. Ha? Apa khabar Cik Anis? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Baik, Cik Anis. Dah makan malam ke? Dah makan dah. Alhamdulillah. Okey, baik. Cik Anis, tanpa kita melengahkan masa lah, topik kita malam ini adalah pelihara jantung anda, nikmati setiap denyutannya. Mungkin soalan pertama kepada Cik Yunis malam hari ini. Apa itu sebenarnya penyakit jantung? Orang selalu dengar, mungkin ada orang dengar kardiovaskular. Apakah situasi sekarang dan mungkin Cik Anis boleh kongsikan apakah faktor yang menyebabkan penyakit jantung ni boleh berlaku kepada kita, kepada semua orang. Okey, silakan Cik Anis. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ini dalam sesi EBSC. Pelihara jantung anda, nikmati setiap denyutan. Okey, buat pengetahuan anda, penyakit kardiovaskular ialah keadaan di mana pengumpulan yang dikaitkan dengan deposit kolesterol, yang mana keadaan ini boleh menyebabkan kita punya saluran jantung tersekat dan tersepit dan menyebabkan penyakit seperti sesak nafas, sakit dada ataupun serangan jantung. Okay, kalau anda dapat tengok dekat gambar yang saya share tu, ni adalah keadaan kita punya saluran darah bila kita ada deposit kolesterol. Jadi kita punya saluran darah tu tak dapat nak berjalan dengan lancar. Okay, selama beberapa dekad, seperti Encik Zaidi share tadi, penyakit kardiovaskular telah merupakan punca utama kematian di dunia dan juga termasuklah di Malaysia. Kalau anda dapat tengok pada tahun 2009, penyakit jantung iskemia mengungguli tangga pertama dan selepas satu dekad, pada tahun 2019 juga, penyakit jantung iskemia merupakan punca utama kematian di Malaysia. Okay, kalau kita ikut statistik di dunia, 17.9 juta kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular pada tahun 2015 dan dianggarkan peningkatan sebanyak 23.6 juta kematian setahun menjelang tahun 2030. Dan apa yang lebih membimbangkan, di Malaysia sendiri 10,000 kes kardiologi dan juga hipertensi serta 4,000 kes pembedahan jantung dalam setahun. Dan seperti yang Encik Zaidi bagi tahu tadi, pesakit jantung di Malaysia adalah yang termuda berbanding negara-negara lain di Asia Tenggara dengan purata umur 56 hingga 59 tahun berbanding individu yang di negara maju iaitu 63 hingga 68 tahun. Namun begitu, penyakit kardiovaskular ini bukanlah berlaku dalam masa sehari. Ia berpunca daripada tabiat buruk kita yang berlarutan selama bertahun-tahun. Okay. Buat pengetahuan anda, terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan penyakit kardiovaskular. Okay. Yang pertama adalah faktor yang kita tidak boleh ubah dan yang kedua adalah faktor yang kita boleh ubah. So, faktor yang kita tidak boleh ubah seperti jantina, kita punya bangsa ataupun sejarah keluarga yang mempunyai penyakit kardiovaskular. Okay. Sebagai contoh, kalau kita punya keluarga mempunyai penyakit kardiovaskular, kita adalah berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kardiovaskular. Okay, ataupun sebagai contoh lelaki yang faktor jantina, lelaki lebih cenderung untuk mendapat penyakit kardiovaskular berbanding wanita kerana
kurang kesedaran. So kalau macam wanita ni dia lebih suka lakukan pemeriksaan secara berkala berbanding lelaki lah. Tapi ada juga faktor lain yang menyebabkan lelaki lebih cenderung untuk mendapat penyakit kardiovaskular yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Okay, so, kalau kita dapat lihat tengok pada dulu-dulu, kebanyakan majoriti masyarakat Malaysia terdiri daripada petani dan buruh. Tetapi disebabkan oleh arus pemodenan ataupun globalisasi telah menyebabkan peningkatan golongan kola putih iaitu pekerja kilang ataupun pekerja pentadbiran ataupun pekerja profesional. So peningkatan golongan ini telah menyebabkan amalan gaya hidup yang tidak sihat. So fenomena ini telah mengakibatkan trend peningkatan dalam tingkah laku yang mendorong kepada mobiliti termasuklah pengambilan alkohol, pemakanan yang tidak seimbang seperti kita makan banyak makan tinggi garam, tinggi gula ataupun tinggi lemak ataupun kita juga mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat yang mana boleh menyebabkan obesiti dan juga tabiat buruk. Okey. Seperti saya bagi tahu tadi, lelaki lebih beresiko untuk mendapat penyakit kardiovaskular. Okey, disebabkan oleh kebanyakannya lelaki peminum dan juga perokok berasal ataupun banyak daripada golongan lelaki. Mengikut statistik pada tahun 2019 sahaja, 27,200 kematian disebabkan oleh amalan merokok disebabkan tabiat merokok sahaja. Akan tetapi itu tak semestinya golongan wanita ni tidak beresiko. Hal ini disebabkan kerana 1 daripada 4 golongan wanita mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat dan 1 daripada 5 wanita juga mempunyai masalah obesiti. So apa yang menyebab kaitan antara obesiti dengan penyakit kardiovaskular? So bila berat badan kita berlebihan, kita punya kadar denyupan jantung dan juga kadar darah juga akan tinggi. So bila kita punya kadar denyupan jantung tinggi, jantung ini terpaksa mengepam lebih keras dan cepat untuk mengalirkan kepada seluruhan badan. So bila tekanan terlalu tinggi di bahagian jantung menyebabkan kerosakan anggota badan yang lain yang seterusnya menyebabkan penyakit jantung. So seterusnya saya mention tadi pasal faktor pemakanan. So buat pengetahuan anda, bila kita makan makanan yang tinggi lemak seperti pengambilan lemak tepu, lemak trans dan juga lemak dan juga sumber kolesterol boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. Okay, buat pengetahuan anda, lemak ni terdapat pelbagai jenis. Kita ada lemak tepu. So lemak tepu contohnya kita ada margarin. Kita ada juga minyak kelapa sawit ataupun santan ke mentega itu adalah sumber lemak tebu. Manakala lemak trans pula kita boleh dapat daripada seperti makanan yang diproses, makanan seperti kentang goreng ke kandungan yang makanan segera lah kebanyakannya lemak trans ni. Dan sumber kolesterol pula terdapat daripada sumber haiwan seperti kita dapat lihat kuning telur, organ dalaman ke ataupun makanan laut. Okey, bukan tidak boleh makan tapi kita kena kurangkan pengambilan. Okey, tapi kita kena lebihkan pengambilan lemak tak tepu. Okey, lemak tak tepu juga seperti omega 3, omega 6 ataupun minyak bunga matahari ke, ikan mackerel, salmon ke, tuna ke ataupun minyak canola. Okey, seterusnya pengambilan garam secara berlebihan juga telah menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kita kadang-kadang tak perasan dalam kita punya sos cili, sos tiram ke, kicap ke semua itu sebenarnya mempunyai garam yang tersembunyi ataupun dalam chips yang kita makan pun terdapat juga garam yang tersembunyi. So kalau jumlah yang ikutkan sebenar yang disarankan untuk mengambil garam hanyalah 1 sudu kecil garam sahaja sehari. Okey, seterusnya bila kita kurang juga pengambilan serat dalam diet harian juga boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. Okey, kalau nak senang, kita kena bayangkan kita punya pinggang suku-suku separuh. So, separuh daripada pinggang kita itu hendaklah berasalkan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ataupun Encik Zaidi, kita juga ada satu produk dekat CNI yang mana boleh membantu untuk kita punya pengambilan serat cukup iaitu Neorganic. Baik.
Okey, baik. Cik Anis, tadi memang satu penerangan yang sangat jelas berkaitan dengan penyakit jantung. Memang dia dia sebagai king lah kalau kita boleh panggil lah. Dia memang dari tahun 2009 sampai 2019 memang dia je yang punca utama kematian. Dan tadi Cik Anis dah kongsikan orang yang lebih muda semakin berisiko kerana gaya pemakanan kita, gaya hidup kita yang tak seimbang. Jadi kita sama-sama boleh ubah daripada tips-tips yang Cik Ayunis dah kongsikan tadi. Kalau kita dapat semua, boleh amalkan. Ah, kalau kalau orang panggil lah, kalau tak amalkan semua, jangan tinggal semua lah. Okey, macam tu. Okey, baik. Cik Ayunis, seterusnya. Mungkin di CNI kita ada satu produk yang sangat istimewa, iaitu enzim, CNI enzim. Mungkin boleh kongsikan kepada CBO kita semua yang hadir pada malam ini, apa itu enzim sebenarnya dan bagaimana enzim ni dapat bantu kesihatan secara keseluruhan termasuk kepada penyakit jantung pada topik kita malam ini. Silakan, Cik Anis. Okey, kejap ya. Okey. Anda bayangkan macam ni, sepatutnya kita makan makanan yang tidak seimbang. Okey, kita makan je tak fikir dah nak kontrol ke apa. So kita punya badan, dalam toksin dalam badan kita itu semakin meningkat semakin hari. So bila toksin terlalu banyak di dalam badan, kita punya organ dalaman ni yang rosak. So bila salah satu daripada kita punya organ ini rosak, kita punya badan juga akan serang, mudah untuk mendapat penyakit. Dan disebabkan oleh kekurangan enzim juga dalam badan kita, toksik yang ada dalam badan tu tidak boleh dikeluarkan daripada badan, dan nutrisi contohnya kita makan vitamin ke suplemen ke apa tidak dapat diserap oleh sel badan, dan juga tidak ada tidak akan ada penghasilan sel baru. So apa itu enzim? So buat pengetahuan semua, enzim adalah satu molekul biologi yang mana membantu untuk mempercepatkan atau sebagai pemangkin untuk sesuatu tindak balas. Maksudnya enzim ni adalah protein yang mana setiap makhluk, tak kisahlah tumbuhan ke haiwan ke, akan ada enzim dalam badan. So dalam badan kita, enzim ini sangat penting untuk memastikan badan kita ini berfungsi secara normal. So enzim ni boleh ditemui dalam mulut, seperti air liur kita, dalam usus kita, dalam darah ataupun semua organ dan juga sel-sel dalam badan kita. So kenapa penting sangat enzim ni? Okay, saya kongsikan dengan anda. Kalau contohnya tumbuhan, dia memerlukan enzim untuk menukarkan karbon dioksida kepada oksigen dan juga tenaga untuk memberi kita udara untuk bernafas. Kalau untuk penghasilan keju, kita juga perlukan enzim protease untuk dari keju lah, ataupun dalam pencuci. Itu juga memerlukan enzim untuk menguraikan kekotoran semua tu. Ataupun di dalam makanan haiwan, kita juga memerlukan enzim supaya makanan yang dimakan oleh haiwan tu senang untuk didapat serap penyerapan nutrien. Okey. Apa itu fungsi enzim? Okay. Kita ada dua fungsi enzim dalam badan kita. Yang pertama, enzim ini membantu untuk menghancurkan ataupun urai dalam sistem pencernaan badan kita yang bermula daripada mulut sampailah kepada anus. So, enzim ini akan membantu untuk mencerna molekul untuk menjadi lebih kecil. Dan yang kedua adalah enzim juga membantu untuk sintesis ataupun struktur semula. Maksudnya enzim ini bukan sahaja menguraikan, dia juga membantu untuk memberikan kita tenaga, dia membantu kita untuk detox, dia juga membantu untuk maksudnya penghasilan sel-sel barulah. So mengikut Dr. Humbert Santelo, dia kata kita punya tubuh ini adalah seperti lampu. So dan enzim adalah seolah-olah arus elektrik. So tanpa enzim, kita adalah seperti lampu yang tidak menyala. Okay. So saya nak kongsikan dengan anda, okay, apakah faktor yang menyebabkan enzim berkurang di dalam badan? So bila kita semakin meningkat usia, kalau kita perasanlah, terdapat pelbagai jenis penyakit lah, pening kepala ke apa ke. So sebabnya kita punya semakin lama, kita punya enzim semakin berkurang. Ataupun waktu makan yang tidak menentu. So contohnya anda makan lewat sikit, anda akan rasa loya, mual ataupun dapat penyakit gastrik lah.
Ataupun cara memasak menggunakan suhu yang tinggi. Buat pengetahuan anda, bila kita enzim ini sangat sensitif kepada pH dan juga suhu. So bila kita masak dalam suhu yang tinggi, kita punya enzim tu tak dapat lah. Maksudnya dah mati dah semasa proses memasak tu. Ataupun kita selalu makan makanan yang diproses. Ataupun ada juga mungkin perokok dan juga perokok sekunder. Ataupun disebabkan oleh faktor pencemaran seperti bila kita sekarang kita tengok udara, air dalam sekitar. Bila kita beli suatu produk makanan tu dah tak dapat dalam bentuk natural sebab dah disebabkan oleh faktor pencemaran. Ataupun anda juga mengamalkan gaya hidup yang sedentary, tidur lewat, stres, obesity, kurang imuniti ataupun pengambilan ubat ubatan. Okay, kalau nak senang saya analogikan macam ni. Macam contohnya duit kita dalam bank kan. Kalau kita selalu keluar je duit, so maksudnya dalam bank kita pun semakin berkurang lah. So sama dengan badan kita. Kalau enzim ni kita asyik guna saja tapi tak pernah nak top up, tak pernah nak tambah dalam badan kita. So semakin lama enzim pun semakin berkurang lah. So sama juga dengan duit dalam bank kita tu. So jadi cara untuk anda menambah enzim dalam tubuh, anda boleh mendapatkan daripada sumber makanan yang mentah dan juga bersuplemen lah. Tetapi setiap buah mempunyai enzim yang tertentu. So, jadi anda kena makan satu buah ini untuk dapat satu enzim ni. So, jadi buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai setidaknya 7 jenis pestisida ataupun racun serangga. Dan suhu dan pH enzim dalam buah dan juga sayuran mungkin berubah. Dan juga cara penyimpanan mempengaruhi kandungan enzim. So, kalau kita GCNI adalah satu produk yang mana anda boleh dapat semua enzim ini tanpa perlu makan secara berasingan, tapi anda dapat semua sekali dalam satu, iaitu Life Enzyme Advanced Formula, iaitu LEAF. So apa yang istimewa sangat dengan LEAF ni lah, bahan utama dulu. So bahan utama yang terdapat di dalam LEAF ialah biji-bijian bercambah seperti jagung, oat, gandum dan sebagainya lah. Dan juga terdapat juga buah-buahan dan juga sayuran seperti nanas, petik, teh hijau dan juga inulin. So inulin ialah sejenis prebiotik yang mana sangat baguslah untuk kita punya penghadaman. So apa yang bagus sangat dengan kita punya LEAF ni, pertama, dalam ni dia bukan enzim secara individu seperti tadi. Contohnya kita makan nanas, kita cuma dapat satu sahaja enzim. Tetapi di dalam ini adalah terdapat enzim kompleks yang mana bermaksud pelbagai jenis enzim boleh didapati dalam pelbagai dalam satu produk sahaja. So bila enzim ini kompleks, dia terdiri daripada pelbagai jenis enzim yang berfungsi secara sinergi untuk memungkinkan satu siri tindakan. So bila tindakan kerjasama ini boleh meningkatkan kita punya kecekapan pemangkin secara keseluruhan dengan ketara berbanding enzim itu secara individu. So enzim kompleks ini penting sebab dia terlibat dalam proses untuk replikasi DNA, untuk sintesis protein ataupun penghasilan tenaga. So keistimewaan LEAF yang kedua iaitu dia terdapat dalam biji-bijian bercambah. So buat pengetahuan anda, biji-bijian bercambah ini adalah tumbuhan yang baru tumbuh dan bukan tumbuhan sepenuhnya lagi. So biji-bijian bercambah ini apa yang special sangat berbanding biji-bijian biasa kerana dia mempunyai manfaat penghadaman yang jauh lebih baik kerana dia mampu untuk memecahkan sebahagian daripada kanji yang menjadikan peratusan nutrien yang lebih tinggi. So bila kanji ini melalui proses pemecahan itu, jadi kita punya badan boleh serap dengan mudahlah, lebih mudah dihadam berbanding dengan biji yang biasa. Salah satu lagi sebab adalah kerana phytate ataupun acid phytate yang mana yang menyebabkan pengurangan proses penyerapan nutrien dan juga vitamin juga boleh dihancurkan. So maksudnya bila kita guna biji bercambah ni kita dapat nutrien dan juga nutrien daripada vitamin dan mineral tu secara maksimum. Dan juga benih bercambah mengandungi 100 kali enzim berbanding buah dan juga sayur mentah. Seterusnya, LEAF ini juga istimewa kerana dia mempunyai dua enzim dalam ini, iaitu enzim pencernaan dan juga metabolik. So dalam badan kita ni, saya bagi tahu tadi, dekat kita punya mulut tak ada enzim pencernaan.
So kita ada ILO, dekat dalam usus kita juga ada enzim. So bukan setakat untuk menguraikan makanan atau menghancurkan makanan menjadi lebih molekul lebih kecil, tapi dia juga ada enzim metabolik dalam ni, iaitu membantu anda memberikan tenaga, membantu detox dan juga membantu untuk penghasilan sel baru. So LEF juga selamat, aktif dan stabil. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan selamat, aktif dan stabil adalah produk kita ini selamat daripada bahan pengawet, pewarna dan juga derivatif haiwan, dan LEF ini dihasilkan sepenuhnya daripada buah-buahan asli dan juga sayur-sayuran. So seperti saya bagi tahu anda tadi, enzim ini dia sangat sensitif kepada pH dan suhu, tetapi dengan menggunakan teknologi yang saya akan bagi tahu sekejap lagi, so LEF ini meningkat 3 kali ganda walaupun pada suhu yang sangat tinggi, iaitu 80 degree Celsius. Dan LEF juga stabil walaupun kita tidak memerlukan penstabilan ini, tapi menggunakan teknologi seperti lagi saya akan bagi tahu, LEF ini mampu untuk mengekalkan kereaktifan sehingga 10 tahun ataupun lebih. Okay, seterusnya kita juga LEF ini menggunakan teknologi Magnet dan Newfit, yang mana teknologi Magnet ini sahaja sangat bagus kerana dia mampu untuk meningkatkan aktiviti enzim, kualiti makanan dan juga fungsi fisiologi bahan. So dia akan meniru persekitaran yang boleh merangsang pertumbuhan. So bila dia meniru keadaan itu, aktiviti enzim meningkat dan juga enzim masih kekal utuh walaupun dalam suhu yang sangat tinggi. Dan dalam list ni kita guna dua teknologi, satu lagi adalah Newfit. So Newfit ini digunakan untuk meningkatkan kita punya ketelarutan, rasa dan juga tekstur. So anda boleh rasa dia punya rasa ni lagi okey lah berbanding daripada Alive Enzyme tu. So Newfit ini membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga meningkatkan penyerapan. So selain itu juga teknologi kita tadi tu dipatentkan di 5 buah negara, iaitu di Jerman, Australia, Japan, Taiwan dan juga China. So Cik Zaidi tiada keraguan lah dengan penggunaan dengan teknologi yang kita gunakan tu, kerana telah mendapat pengiktirafan daripada negara-negara lain juga. Baik, terima kasih Cik Eunice. Satu penerangan yang sangat menarik juga dari sudut pandang yang juga menarik. Beliau tadi kongsikan badan kita seiring bertambahnya usia akan berkurangan enzimnya. Jadi kita kena top up, sama seperti duit kita dalam bank. Kalau kita asyik keluarkan je tapi kita tak top up dia punya baki tu, apa nak jadi? Okey, jadi tentunya pilihan kita adalah enzim dari CNI, terutamanya LEAF. Tadi Cik Ainis dah terangkan keistimewaannya kenapa kita nak pilih CNI enzim atau iaitu LEAF. Jadi apa sebenarnya manfaat kesihatan Cik Ainis apabila kita semua amalkan LEAF ini, dan bagaimana kita nak amalkan supaya kita dapat manfaat kesihatan tersebut? Silakan. Okey, jadi LEF ini, apakah manfaat LEF? Sekejap ya. Okey, so ada 3 manfaat utama. So anda beli satu saja produk, tapi satu produk ini dia merangkumi 3 kita punya organ. Yang pertama adalah untuk kesihatan hati, yang kedua adalah untuk kesihatan usus, dan juga yang ketiga kesihatan darah. Maksudnya beli satu produk tapi dapat 3 manfaat untuk 3 organ dalam badan kita lah. So apa yang dia membantu? Pertama, LEF ini membantu untuk memelihara dalaman badan. So macam mana dia membantu? So enzim ini dia boleh mengimbangkan kita punya pH darah supaya lebih cenderung kepada berakali lemak. So bila kita punya badan cenderung untuk berakali lemak, so kita punya organ dalaman terjaga. Dia juga mampu untuk meningkatkan kita punya daya ketahanan badan serta mampu untuk meningkatkan keseimbangan tubuh badan secara menyeluruh. So LEF juga membantu untuk penghadaman dan penyerapan dengan, so bila kita tengok tadi, fungsi utama enzim adalah untuk menguraikan makanan kan. So bila dia membantu untuk menguraikan makanan daripada molekul besar kepada molekul kecil, so bila molekul tu kecil, mudahlah untuk diserap dalam badan kita. So bila kita makan makanan pun,
mudah untuk cerna. So kita boleh dapat penyerapan vitamin dan mineral pun dalam kadar yang optimum. So LEF juga membantu untuk sebagai antioksida, anti radang dan juga antibakteria. Okay. Bila badan kita sakit, selalunya lah disebabkan oleh radang. So radang ini terjadi apabila sel-sel tercedera, apabila diserang oleh bakteria. So apa yang enzim akan buat, dia akan merangsang dan meningkatkan fungsi kita punya sel-sel darah putih dalam badan ni. So sel-sel darah putih ni dia akan membantu untuk menghalang sebaran jangkitan. So kandungan peptidase juga dalam enzim juga akan membantu untuk memberikan kesan anti radang dan juga antibakteria yang baik. So selain itu juga LEF juga membantu untuk penyingkiran toksik. So bila kita macam terdapat penyakit, kita punya badan ni maksudnya terlalu banyak toksin lah. So LEF membantu untuk menyingkirkan toksik daripada badan, daripada kita punya usus, daripada kita punya darah, ataupun daripada kita punya hati. So bila kita punya badan ni tak ada toksik, kita dapatlah menyerap semua nutrien dan juga vitamin tersebut dalam tahap optimum. So seterusnya, LEF juga membantu untuk membersih dan melancarkan darah. Kalau anda dapat tengok tadi, penyakit kardiovaskular kan, dia punya saluran darah tu sempit. So bila kita makan LEF ni, dia membantu untuk melancarkan darah. So kita punya masalah darah tinggi, masalah kolesterol, semua itu dapat diatasi. Seterusnya, LEF juga membantu untuk pembentukan sel baru dengan meningkatkan kadar metabolisme dengan penghasilan sel baru. Pada masa yang sama juga dia akan memperbaikilah sel-sel yang rosak lah. Okay, sebenarnya kita nak mengambil cara pengambilan. Pertama, kalau anda untuk memelihara kesihatan dalam keadaan biasa, anda boleh mengambil 2 stick sehari. Tapi untuk tujuan terapi, contohnya anda mempunyai masalah darah tinggi ke, masalah kolesterol, anda boleh makan 4 hingga 6 stick sehari. Okay, masukkan dalam air suam, kacau dan juga minum. Okay. Baik, Cik Anis. Tadi Cik Anis dah terangkan banyak manfaat bila kita amalkan LEF ni setiap hari dan bagaimana untuk kita amalkan supaya kita dapat manfaat yang Cik Anis kongsikan tadi. Okey, baik. Cik Zaidi hilang ke? Okay, anda ada soalan ke? Kalau anda ada soalan, anda boleh ajukan soalan di ruangan komen. Nampak balik? Tadi saya hilang kejap. Sekarang saya dah datang balik. So, sekarang ke sesi Q&A. Jadi kita lihat di chat box. Masih belum ada persoalan, tapi kalau pada anda semua, jika ada sebarang persoalan, anda boleh typekan dalam chat box. Tapi kalau anda mungkin malam ni belum lagi, anda boleh dapatkan bantuan daripada Wellness Nutritionist Help Desk untuk bertanya persoalan anda berkenaan dengan cyanide enzim ataupun apapun produk kesihatan daripada cyanide nutrition terutamanya. Anda boleh save nombor ni 0355691300. Jangan ingat nombor ni nombor biasa, tapi sebenarnya nombor ni boleh anda WhatsApp. Jangan. Tapi kita sarankan anda untuk WhatsApp lah. Kalau call nanti tak ada orang nak jawab nanti, okey? Dan untuk Wellness Nutritionist Helpdesk ni, jika anda ajukan sebarang persoalan, insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya kita untuk jawab persoalan anda dalam masa 1 jam, dan ia akan beroperasi sepanjang Isnin hingga Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Okey, baik. Kita teruskan kita punya perkongsian tadi. Baru satu produk yang kita dah kongsikan iaitu LEF, dan kita nak pergi kepada produk yang kedua yang penting untuk kesihatan jantung iaitu HSC Omega. Tapi sebelum tu mungkin kita nak tahu apa itu sebenarnya Omega 3. Adakah dia ada dalam
Mana ke dekat ikan je ke, ada dekat mana ke, nanti Cik Anis boleh terangkan. Boleh? Silakan Cik Anis berkenaan apa itu sebenarnya omega 3. Okey, buat pengetahuan anda semua, omega 3 ataupun tadi saya ada beritahu lemak tak tepu yang mana disarankan untuk ambil dalam kuantiti yang banyak. Ataupun kita panggil juga omega 3 ini sebagai panggil lemak baik lah. Okey, buat pengetahuan anda kalau anda dapat lihat dekat pasaran ataupun anda sukalah explore pasal omega 3 ni, terdapat dua jenis omega 3 iaitu pertama kita ada omega 3 yang berasaskan haiwan. Yang kedua adalah omega 3 yang berasaskan tumbuhan. So apa beza omega 3 tumbuhan dengan omega 3 haiwan? Sumber haiwan dan juga sumber tumbuhan. So kalau sumber tumbuhan, omega 3 yang terdapat kandungannya adalah alpha lipoic acid. Manakala kalau dalam dalam sumber haiwan terdapat EPA dengan DHA. So EPA dengan DHA dan juga alpha lipoic acid. So bila anda beli daripada sumber tumbuhan, anda akan dapat ALA kan. So ALA ini bila masuk dalam badan kita, dia juga akan bertukar kepada EPA dan juga DHA. So EPA ini, saya kongsikan anda, bahan utama di dalam HSC omega 3 adalah EPA dan juga DHA. So EPA ini kalau nak bahasa senang adalah yang membantu dalam kita punya saluran darah. Dan DHA ini adalah yang membantu untuk kita punya perkembangan otak. Tetapi di dalam HSC omega 3 ini terdapat EPA, DHA dan juga tambahan iaitu vitamin E. So apa itu vitamin E? Vitamin E ini juga telah terbukti mampu adalah sejenis antioksidan yang mana mampu untuk membantu mengurangkan masalah kardiovaskular jugalah. Okey, seterusnya saya nak kongsi teruslah keistimewaan dengan anda semua. So, apa yang istimewa sangat HSC omega 3? Yang pertama, kita punya omega 3 ini mengalami ataupun dihasilkan 3 tahap penyulingan molekul. Maksudnya sebelum anda dapat dalam botol tu, dia telah disuling sebanyak 3 kali. Kenapa? Sebab kebanyakan minyak ikan ini terdapat kotoran ataupun terdapat toksin ke apa. So minyak ikan yang telah melalui proses ini adalah bersih dan bebas toksin. Dan oleh itu selamat untuk dimakan oleh manusia. So bila omega 3 ini disuling secara molekul, so dia bebas daripada logam berat, racun perosak, racun herba dan juga bahan cemar lain. So yang kedua, keistimewaan HSC omega 3 ini adalah dia mempunyai 2 kali ganda kepekatan omega 3. Kalau anda dapat tengok, HSC omega 3 ini mempunyai 1200 mg. Tetapi 700 setiap kapsul mempunyai 744 mg yang mana dia punya EPA adalah 504 mg dan DHA adalah 240 mg. So semasa anda ingin membeli omega 3, anda harus melihat kepada EPA dan DHA. So bila kandungan EPA dan DHA itu tinggi, maksudnya berkualiti lah omega 3, mutu untuk sesuatu omega 3 itu. So keistimewaan HSC omega 3 yang lain adalah dia dibotolkan dalam botol lut cahaya. Kenapa? Sebab omega 3 ini mudah teroksida. So bila kita letak dalam botol lut cahaya, anda akan dapat dia punya kandungan tu secara maksimum lah. Kandungan nutrien tu dalam keadaan maksimum. So tak mudah teroksida semua. So kita punya HSC omega 3 juga menggunakan teknologi Promax oleh produk. Teknologi Promax ni telah diiktiraf kerana dia melalui 3 tahap penyulingan molekul itu tadi dan dia juga secara selektif memilih lemak EPA dan DHA yang terkandung dalam minyak ikan itu supaya tiada benda asing yang terdapat di dalam minyak ikan. Teknologi Promax juga menyingkirkan bau yang tidak diingini. Kadang-kadang orang tak dapat nak ambil omega 3 ni sebab masalah bau. So kalau HSC omega 3 ni kuranglah berbau berbanding dengan yang lain. So yang kelima,
HCl omega 3 telah diiktiraf oleh Pusat Perubatan HC. So HCl adalah pusat perubatan yang mana menitik beratkan penyakit jantung, stroke dan juga kanser. So maksudnya dia punya produk HCl ni diiktiraflah oleh profesional, tenaga profesional. So bukan itu saja, kita punya HCl omega 3 juga telah mendapat pengiktirafan International Fish Oil Standard. Maksudnya kita punya fish oil ini sampailah standard. Maksudnya bukan fish oil yang biasa-biasa sahaja. Okey, baiklah. Jadi kita dah tahu dengan lebih jelas apa itu omega 3. Kenapa kita nak pilih HSC omega 3 kerana banyak keistimewaannya berbanding dengan mungkin produk-produk omega 3 di luar sana. Okey, mungkin tadi Cik Yunis ada kongsikan omega 3 ni pula ada EPA lah, DHA dan sebagainya. Apa sebenarnya manfaat kesihatan apabila kita amalkan HSC omega 3 yang tinggi kedua-dua jenis omega 3 tadi, dan bagaimana pula untuk kita amalkan supaya kita dapat manfaat untuk melindungi jantung kita. Silakan Cik Yunis. So apakah manfaat HCl omega 3 ini? So yang pertama kita tengah membicarakan masalah kardiovaskular kan. So EPA, kandungan EPA dalam HCl omega 3 ini mampu untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam badan. So kandungan EPA menurunkan kadar LDL yang terdapat di dalam darah yang merupakan punca utama yang menyebabkan serangan jantung. Selain itu juga sifat anti radang yang terdapat di dalam omega 3 ini juga membantu untuk memberi manfaat kepada kesihatan kardiovaskular. Memberi kesihatan kardiovaskular kerana kita punya saluran tadi kan tersumbat. So bila kita makan omega 3 ni, dia juga membantu untuk melancarkan kita punya darah lah, disebabkan oleh sifat anti radang dia. Yang kedua, omega 3 juga membantu untuk memperbaiki kesihatan mental. So salah satu kajian telah dilakukan. So bila kita makan omega 3 ini, dia membantu untuk mempengaruhi kita punya mood. So kita memperbaiki kesihatan mental seperti gangguan mood ataupun seperti kemurungan. So kalau saya recommend kalau contohnya orang tu tak boleh nak tidur malam ataupun susah untuk tidur, saya akan recommend untuk makan omega 3 30 minit sebelum tidur kerana setengah orang dia akan rasa mendapat tidur yang lebih lena lah. Okay. Selain itu juga omega 3 juga membantu untuk perkembangan otak disebabkan oleh kandungan DHA. Soalan dapat tengok dekat televisyen ke, dekat iklan mana-mana ke. So untuk kanak-kanak kan DHA sangat penting untuk neuron semua tu. So kita juga penting untuk mengambil DHA kerana bila kita semakin berusia, kita semakin lupa. So dia membantu untuk fungsi kognitif dan juga ingatan. So omega 3 penting untuk kesihatan otak yang telah dikaitkan dengan prestasi kognitif yang lebih baik dan pengurangan risiko penurunan kognitif yang berkaitan dengan usia. Selain itu juga kalau contohnya anda ada masalah sendi, rasa macam sakit lutut ke apa ke, dia juga mempunyai sifat anti radang yang mana mampu untuk mengurangkan rasa sakit, mengurangkan inflamasi dan seterusnya menghilangkanlah rasa sakit kita punya sendi. Kajian juga menunjukkan bahawa satu kajian menyiasat kesan dos berbeza minyak ikan dan juga gejala osteoartritis lutut. So para peserta ni dia diberi sama ada minyak ikan dos tinggi ataupun rendah. So keputusan menunjukkan pengurangan dalam kesakitan dan peningkatan dalam fungsi fizikal walaupun dos tinggi mengalami peningkatan yang lebih besar. Tapi anda tak perlu risau sebab kita punya omega 3 ni sangat tinggilah kepekatan berbanding dengan yang lain. So omega 3 juga penting kerana dia baik untuk kesihatan mata. Contohnya anda selalu menggunakan eye titik mata. Bila kita selalu tengok laptop ke apa, kita akan selalu rasa macam mata ni kering ataupun masalah katarak ke semua itu
baguslah kerana dia mempunyai sifat anti radang yang mana dia akan menambahkan pengaliran air mata dalam dia punya mata ni, so mengurangkan masalah-masalah kesihatan mata. So omega 3 juga bagus kerana dia merupakan nutrisi tambahan untuk kehamilan dan juga penyusuan. Okay, hal ini disebabkan dia bukan sahaja membantu untuk ibu yang mengandung, tapi dia juga membantu untuk bayi di dalam janin kerana DHA merupakan nutrien penting untuk perkembangan otak dan juga mata bayi. Jadi dia menyokong fungsi kognitif dan juga ketajaman penglihatan. So pengambilan minyak ikan semasa mengandung membantu untuk memastikan DHA yang mencukupi untuk janin semasa sedang membesar. Pengambilan HSG omega 3 juga membantu untuk mengurangkan risiko alahan. Kita tahu suplemen minyak ikan semasa mengandung dan juga penyusuan telah dikaitkan dengan penurunan risiko alahan bayi yang mungkin disebabkan oleh sifat anti radang omega 3 yang mana membantu untuk memodulasi tindak balas imun. Dan juga omega 3 juga membantu untuk pencegahan persalinan pramatang. Maksudnya peningkatan EPA dan DHA dalam omega 3 telah terbukti mempunyai kesan positif terhadap kehamilan itu sendiri. So ia membantu untuk mencegah kelahiran pramatang. Okay, cara nak ambil senang saja. Kalau biasa memelihara kesihatan 1 hingga 2 kapsul sehari selepas makan, dan juga kalau untuk tujuan terapi, kalau anda mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, anda boleh makan 2 hingga 4 kapsul sehari selepas makan. Okey, baik Cik Ayunis atas penerangan berkenaan dengan manfaat HSC omega 3. Selalu kita kaitkan omega 3 ni dengan jantung, tapi rupanya banyak manfaat kesihatan daripada omega 3 untuk kesihatan kita. Kalau orang yang susah nak tidur, dah cuba pelbagai cara, mungkin boleh amalkan omega 3 ni. Kemudian orang yang dah tua sikit macam saya ni, dah mula sakit lutut ni, mungkin boleh amalkan omega 3 untuk mengurangkan keradangan kat bahagian tu. Jadi terima kasih kepada Cik Yunis dan juga atas penerangan berkenaan dengan 2 produk kita pada malam hari ini, terutamanya untuk mengatasi permasalahan dengan jantung. Okey, dalam topik kita malam ini iaitu pelihara jantung anda, nikmati setiap denyutannya. Jadi penting untuk kita pelihara jantung kita dengan 2 produk ini supaya kita dapat menikmati setiap denyutannya untuk kita lebih sihat dan dapat beraktiviti ataupun kita lakukan pekerjaan kita dengan lebih sempurna. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Ayunis atas penerangannya yang sangat jelas berkenaan dengan 2 produk ini, apa manfaatnya untuk kesihatan kita, malah dia lebih daripada sekadar untuk kesihatan jantung, malah lebih secara keseluruhannya untuk kesihatan kita. Terima kasih kepada Cik Yunis. Okey, sekarang kita ke sesi soal jawab sebelum saya terus ke info kita pada di hujung-hujung akhir ini. Okey. Nampaknya ada sangkut-sangkut lagi. Tunggu kejap. Masih dengar saya okey tak? Saya dah kembali ke belum ni? Dah kembali. Okey, Cik Anis datang. Okey, baik. Terima kasih. Jadi sebelum kita lanjutkan perkongsian saya dekat penghujung ini, ada berita baik untuk anda semua pada bulan 12 ini. Mungkin saya minta bantuan Encik Akmal untuk kita ambil gambar bersama-sama. Untuk kita rakamkan momen kita dalam kelas EBLC produk pada malam hari ini 5 Disember 2023 dengan topik pelihara jantung anda, nikmati setiap denyutan. Jadi saya minta bantuan anda semua untuk on video sekarang untuk kita rakamkan ataupun kita ambil gambar sekejap sebelum saya share pada akhir ni. Sekejap Cik Amal akan bantu kita. Saya takut lagi. Saya okey. Saya masing punya video.
Okey, terima kasih Cik Amal. Uh, Okey, satu, Setuju dua, semua? tiga. Okey. Okey, sudah. Alright, terima kasih kepada Cik Amal atas bantuan untuk ambil gambar kita pada malam ini. Jadi saya ingin teruskan perkongsian saya sikit pada akhir ini. Tadi saya dah ah, katakan ada berita baik untuk anda semua. Ada dua produk malam ini saya nak kongsikan kerana sekejap kerana ada promosi istimewa untuk anda semua pada bulan 12 ini yang telah bermula pada 28 November yang lalu sehingga ke penghujung tahun ini, di mana apabila anda membeli produk-produk CNI, apa saja produk CNI kecuali 5 sen dan juga promotional punya package, apabila anda beli produk-produk CNI lebih daripada 360 PV, anda boleh dapatkan percuma LEAF, HSC Omega dan juga tongkat ali ginseng coffee yang bermanfaat untuk kesihatan jantung kita supaya kita dapat menikmati setiap denyutannya. Okey, di mana produk-produk ini bernilai RM89.25 di Semenanjung. Harganya dekat Borneo RM290.55. Harganya dekat Brunei RM308. Dah banyak penjimatan anda boleh dapatkan apabila anda membeli apa saja produk CNI lebih daripada 360 TNC. Okey, baik. Itu yang pertama, berita baik. Kemudian seterusnya, ingin saya kongsikan kepada anda semua, ada banyak lagi promosi untuk produk-produk makanan kesihatan CNI, Nutrisi 01. Okey, di mana yang keduanya ada tier yang kedua 240 hingga 359.9 PV. Apabila anda beli apa saja produk CNI, kecuali Faizan dan juga package promosi, anda boleh dapatkan satu Promberries dan juga satu Noni Juice yang bernilai RM196 di Malaysia dan di Brunei harganya RM207.80 untuk harga dua produk ni. Jadi sangat berbaloi lah. Anda boleh dapat banyak perkhidmatan dekat situ. Okey, kemudian seterusnya kepada anda yang memang penggemar Tegar, okey, produk pemata suri, kita juga ada promosi untuk anda yang berlangsung hingga ujung bulan ini. Beli 4 pemata suri, dapatkan satu lagi botol secara percuma. Dekat sini anda boleh jimat RM73 di Malaysia, RM77.40 di Brunei. Jadi dapatkan promosi ini kepada anda yang memang mengamalkan pemata suri. Kemudian seterusnya untuk permata suri ini juga ada satu lagi promosi, beli dua dengan harga RM104 di Malaysia, RM110.20 di Brunei, anda boleh dapatkan satu boleh saya katakan satu batang iris sweet or daring, boleh pilih salah satu yang bernilai RM58.50 di Malaysia dan RM62 di Brunei. Sambil-sambil jaga kesihatan, sambil-sambil tu boleh jaga kecantikan. Okey, baik. Kemudian seterusnya untuk melindungi usus kita, ada juga promosi menarik Probiotics Complex Powder. Beli 3 Probiotics Complex Powder pada harga RM219 di Malaysia dan RM232.20 di Brunei. Anda dapatkan satu lagi kotak percuma Probiotics Complex Powder yang bernilai RM96 di Malaysia dan RM101.80 di Brunei. Memang berbaloi bila anda dapatkan package ini. Kemudian seterusnya, untuk Probiotics Complex Powder ni ada promosi yang kedua, beli dua pada harga RM146 di Malaysia dan RM154.80 di Brunei. Anda dapatkan satu Sun Ovid secara percuma. Okey. Kemudian seterusnya, ini promosi yang hangat lagi, baru saja kita lancarkan pada hari ini. Tawaran terhad 7 hari sahaja daripada 5 hari bulan 12 hari ini sehingga 11 hari bulan 12 pada minggu depan. Okey. Untuk jualan akhir tahun
dan beli dan menang pun anda boleh layak untuk apabila anda membeli package ini, iaitu Tigeron. Anda boleh beli 2 percuma 1 kepada anda yang memang stok Tigeron. Ini adalah masa yang tepat untuk anda dapatkan promosi ini supaya kita dapat memelihara kesihatan paru-paru dan juga pernafasan kita. Dan sebenarnya Tigeron ini banyak manfaatnya. Mungkin ada kelas-kelas yang lalu kita dah kongsikan manfaat Tigeron ni. Anda boleh layari YouTube Ken, okey, boleh layari YouTube. Nanti saya akan kongsikan dia punya link nanti di WhatsApp group untuk anda dapatkan informasi lebih lanjut, ataupun anda boleh layari cni.my/Tigeron, ataupun anda boleh dapatkan informasi daripada CBC dan juga daripada social media CNI, sama ada itu dari Facebook CNI Malaysia. Okey, baik. Dan seterusnya, untuk aktiviti pada minggu ini, pada hari esok, kepada mereka yang ada rakan CBO daripada yang berbahasa Mandarin, anda boleh ajak mereka untuk join dalam EBLC Fundamental. Dia punya tajuk tu saya tak boleh nak baca lah. Okay. Bersama pada malam esok ada Diamond Agency Manager Alex Tang, Mr. Chan Kok Lian dan juga Mr. Thomas Kok yang juga hadir pada malam ini. Okey. Kemudian kalau nak dapatkan link, boleh hubungi pengurus kawasan anda masing-masing untuk sesi bahasa Mandarin dalam EBLC Fundamental ini. Okey, kemudian seterusnya pada hari Jumaat ini kita ada satu lagi program Zoom iaitu Cipta Legasi Diri Anda. Bersama kita pada hari Jumaat nanti ada Diamond Agency Manager Fauzi Yusof, Pearl Agency Manager Muhammad Zainuddin Cik Hamid dan juga Agency Manager Simon Joseph. Apa perkongsian mereka pada hari Jumaat nanti? Nantikan dia punya link dekat grup WhatsApp di kawasan anda. Okey, baiklah. Kita dah sampai di penghujung kelas kita pada malam ini. Jadi saya berharap kita semua dapat manfaat atas perkongsian speaker kita yang luar biasa. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pakar pemakanan kita, Cik Ayunis, atas kesudian beliau berkongsi ilmu dan juga pengalaman dan banyak tips yang beliau dah kongsikan tadi supaya kita dapat take note dan kita amalkan mulai sekarang juga. Okey, baik. Terima kasih juga kepada semua yang menjayakan kelas pada malam hari ini. Kepada anda semua, tanpa anda memang tak meriahlah dan tak berjaya kelas malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas-kelas BLC pada masa hadapan. Ini kelas terakhir pada tahun ini. Nanti tahun depan kita mungkin akan ada konsep baru dan sebagainya. Nantikan sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Pada minggu depan pun ada Enzyme Online Program. Nantikan dia punya flyer dan sebagainya, dia punya link dan sebagainya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat malam. We are all born superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe.